Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang terhormat Tuan Nazir Masjid Syakirin yang saya kasihi, kepada segenap asatizah, para alim ulama, para imam di masjid yang mulia ini, wabil khusus kepada segenap hadirin wal hadirat hafizakumullah. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita meneruskan pengajian kita kitab Risalatul Tauhid karangan Syekh Arsalan rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada fasal keempat buku surat 26 tuan-tuan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifur rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin. Fasal keempat, hubungan antara syariat dan hakikat. Bila dengar hakikat ni semua trigger. Sebab apa? Ada yang selalu bercakap, oh apa, ini geng-geng makrifat, geng-geng hakikat, ini golongan sesat. Ada yang kata macam tu. Ada pula yang kata kita ni dah sampai hakikat, dah sampai makrifat, syariat dah tak pakai dah. Pun ada yang kata macam tu. Ada pula yang dia ni amal, solat biasa-biasa je, tapi bila dengar oh ni dia mengajar ajaran atau ilmu hakikat dan makrifat, saya nak mengaji, dia seronok bab mengaji hakikat makrifat. Syariat dia tak nak mengaji. Contoh dia, ini orang awam yang trigger. Sebab apa? Manusia ni memang suka sesuatu yang catchy. Itu manusia. Allah SWT jadikan macam tu. Jadi sesuatu yang, kenapa kalau kita belajar marketing, saya bukan orang marketing lah, saya memang jahil bab marketing. Orang panggil memang tak pandai lah marketing. Cuma saya dekat universiti tu ada sedikit penerangan lah, which is true. Jadi manusia ni kalau orang belajar marketing ni, nak marketkan benda ni, nak bagi laris ni, kena buat something catchy, laris ni dia. Kalau kita baca dekat dalam handphone ni kadang-kadang keluar berita kan, berita yang dia tulis tu trigger kan. Contoh dia, bila baca dalam lah cerita lain, jadi dia potong sikit, dia bagi sensasi, sensational, something yang sensasi, dan orang akan trigger. Itu manusia. Tapi maaflah, saya ni bukan orang yang pandai marketing, pandai semua tu. Saya pandai mengajar apa yang ada dalam kitab, saya sampaikan kat tuan-tuan. Itu je yang saya boleh, saya reti tu je. Jadi apakah isu sebenar syariat hakikat ni? Jadi yang trigger dengan hakikat, trigger yang orang nak ngaji lah ilmu hakikat, yang ada dekat depan tuan-tuan dan puan-puan, inilah kitab hakikat sebenar. Ini yang ada dekat depan ni. Inilah pelajaran hakikat makrifat tu, inilah dia. Jadi tak payah nak pergi cari guru tok guru rambut panjang sampai kaki ke kan, yang merapu-rapu ke, yang masuk berita kononnya tu, tak payah. Yang kitab ahli sunnah wal jamaah bab hakikat tu ada dekat depan tuan-tuan. Tapi jangan pula jadi orang yang juga trigger, nak sesatkan geng makrifat, nak sesatkan geng hakikat. Dia bawa cerita orang yang merapu, lepas tu dia pergi letak dekat orang yang betul. Ini tak boleh juga. Ni. Jadi apa dia kata? Hubungan antara syariat dan hakikat. Jadi syariat dan hakikat ni ada hubungan atau tidak? Asy-syari'atu ju'ilat laka hatta tatlubahu minhu bihi ta'ala laka.
syariat itu apa dulu? Kita syarahkan syariat. Nanti kita pergi dalam syariat, kita tak tahu. Syariat itu ialah khitab. Kalau kawan saya terjemahkan penyampaian. Kalau saya memahami khitab itu adalah titah. Okay, lebih kurang macam itulah. Titah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu ialah titah perintah atau titah ketentuan, keputusan yang disampaikan Azza wa Jalla terhadap perbuatan mukallaf dari sudut tuntutan melakukan atau meninggalkan ataupun keizinan untuk melakukan sesuatu dan meninggalkannya. Maksud dia apa tuan-tuan? Khitab ini contohnya dalam hal makanan. Apa makanan yang menjadi tuntutan kepada kita? Maksud dia boleh untuk makan. Apa makanan yang haram untuk kita? Haram tu dilaranglah, tegah. Ini adalah khitab Allah SWT. Iaitu titah Allah SWT. Titah untuk meninggalkan khamar. Titah untuk meninggalkan babi. Titah untuk meninggalkan barang curian dan lain-lain. Jadi itu adalah khitab. Jadi khitab ini berkisar tentang perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf tu kita ni mukallaf. Mukallaf ni maksud dia dah akil balik tu lah. Kita ni mukallaf. Perbuatan kita ini dinilai dengan mengikuti khitab Allah atau tidak. Kan? Maksud dia Allah perintahkan untuk solat kalau dah masuk waktu. Jadi kita dalam hal solat ni adalah titah Allah kepada kita untuk solat. Ni khitab Allah. Perbuatan manusia, perbuatan mukallaf. Dia bukan tentang satu kejadian. Maksud suatu kejadian tu adalah tengah solat. Solat tu wajib. Titah Allah. Tengah solat terkentut. Kan? Dia bukan dosa atau tak dosa. Dah kentut tu kejadian. Kan? Wad'i kita panggil. Suatu keadaan terjadi. Batallah solat. Itu je hukum dia. Dia tak ada kaitan dosa ke pahala, perintah tak perintah. Intinya kalau kentut, wuduk pada balik. Kan? Solat balik. Itu maksud dia. Jadi itu adalah khitab. Okey. Ataupun jadi perbuatan mukhalaf. Lalu dia kata, syariat itu dijadikan, ju'ilat laka, dijadikan untuk kamu. Maksud dijadikan itu apa? Maksudnya dikhususkan dengan pengkhususan iradah, kehendaknya. Lalu disampaikan kepada para rasulnya. Maksudnya Allah SWT berkehendak dalam iradahnya yang sedia ada. Kehendak Allah sedia ada nak mewujudkan peraturan, undang-undang, titah, syariat untuk kita semua. Jadi ini adalah ketentuan Allah yang Allah berkehendak. Jadi maksud dia, kenapa kita kena solat 5 waktu? Itu kehendak Allah. Apa kita nak pertikai? Betul lah, macam tu kan? Kenapa kita nak kena puasa bulan Ramadan? Itu titah Allah untuk kita. Perlu ke bergantung kepada maslahat? Ini kena hati-hati. Memang betul kita tahu berpuasa ada hikmah di sebaliknya. Puasa Ramadan untuk train diri kita diet, our dietary itu kita panggil hikmah. Itu tak ada masalah. Tapi kita tak boleh faham bahawa syariat ini diturunkan memang mesti kerana ada maslahah. Kerana apa? Kerana untuk Allah SWT berhajat kepada ini. Itu tak betul. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan, hadirin wal hadirat kita. Jadi bukan kita solat ni kerana berhajat, Allah berhajat kepada ibadah kita. Bukan. Tapi kita solat ini kerana dia kewajipan. Ada hikmah? Ada. Tapi hikmah itu bukan menjadi ilat hukum. Dia tidak menjadi penentu. Jadi jangan sampai solat ini kan untuk membuatkan kita ini khusyuk ingat Allah. So kalau saya dah dapat ingat Allah, saya tak perlu dah solat. Ni orang yang merapu. Contoh dia. Kan? Contoh dia. Dia kena faham. Bukan kerana maslahat itu menjadi ilat kepada hukum.
Tapi maslahat itu adalah kita panggil sebagai hikmah. So what is the moral? What is the wisdom? Sorry, bukan moral. Wisdom of that ibadah. Kenapa? Apa wisdom? Itu hikmah. Hikmah tak ada masalah. Kerana memang jelas indahnya syariat Islam. Syariat Islam tu indah. Dia ajar kenapa dalam Islam ni ada perceraian. Kan? Perceraian, orang bercerai. Kenapa boleh diizinkan? Sebab Islam macam tu. Orang diizinkan kahwin. Disuruh kahwin. Tapi ada satu keadaan apabila suami isteri dah tak boleh dikekalkan akan menyebabkan pergaduhan yang lebih memudaratkan. Islam mengajarkan ada cara nak pisah baik-baik. Apabila pergaduhan belum sampai nak pisah. Okey, jangan gaduh. Cari hakam. Kan dia ada suluh. Kita kalau orang nak cerai ni dia pergi suluh dulu. Suluh tu apa? Perdamaian. Hakam. Orang tengah. Referee. Duduk tengah-tengah. Dia bukan hakim. Dia hakam je. Hakam ni apa? Dia nak dengar. Ni apa? Dekat Malaysia dia panggil apa? Jawatan kuasa perundingan. Kan? Jawatan kuasa perundingan perkahwinan. Kalau orang putih, kaunselor. Kan? Dia kena ada. Dia duduk tengah. Dia dengar. Si suami kata, saya tak nak ceraikan dia, tapi dia tu banyak cakap. Contoh dia. Tanya isteri, kenapa banyak cakap? Dah isteri saya berdiam, saya cakap lah. Contoh, itu je ke? Ni okey, damai kan. Misalnya, itu hikmah. Dia bukan ilat hukum, dia hikmah. Jadi kita kena faham. Supaya jangan jadi macam golongan kejawen. Golongan kejawen ni yang di Pulau Jawa, dema ni bila puasa Ramadan, makan. So dia kata, kenapa makan? Puasa yang dimaksud Allah itu puasa perbuatan, tak boleh ngata orang, tak boleh cakap benda buruk, tak boleh apa, tak boleh, tapi makan boleh. Dia kata begitu. Itu kejawen tak betul. Kan? So ini dia menjelaskan untuk kamu laka agar kamu mencarinya, mencari Allah hatta tatlubahu. Kerana apa? Dengan syariat ni kita boleh menuju Allah. Macam mana kita nak sampai kepada Allah? Macam mana kita nak usul? Macam mana kita nak mengenal Allah dan beribadah kepadanya dan untuknya? Kalau tak tahu syariat, macam mana kita nak jadi penghambaan kita kepada Allah SWT? That's why we need syariat. Jadi, saya bagi contoh. Agama lain, contoh dia Buddhism. Buddhism ni, dia ada satu ajaran di dalamnya menurut pengkaji Buddhism memiliki ajaran-ajaran akhlak yang baik. Kan, maksud dia akhlak yang baik, diorang ni kena belajar mutiny. Maksud dia tak boleh cakap. Kena puasa cakap kan. Contoh dia jadi biar tak keluar benda yang buruk, senyum, baik. Sampai orang kalau tengok akhlak tu, tengok apa Dalai Lama tu dia ingat, ini yang betul ni akhlak baik. Dia ada sisi tu. Tapi dia tak ada sisi penghambaan kepada Allah. Kan? Macam mana? What is the syariat? What is the luring? The sacred law of Allah SWT. Divine law yang mengatur kita di dunia ini. Dia tak ada. Means, mana yang halal, mana yang tak halal. Cara solat, cara tak solat. Cara solat, tak solat. Cara solat, cara puasa, cara berkahwin, cara perceraian, cara apa ini itu, hak harta pencarian kan, atau apa lagi berkaitan dengan hukum hakam jual beli, hukum hakam peradilan. Dia tak ada semua benda, kosong. Dia ada urusan hati, jaga baik, niat baik, semua buat baik. Itu dia ada. Sebab itu bila orang kata semua agama tu betul tu salah. Sebab apa? Sebab ialah dia mungkin jaga bab akhlak tapi dia tak jaga bab lain. Ini contoh dia. Lepas kita pergi pula agama Yahudi. Agama Yahudi very, ruling still very clear. 10 commandments. Apa yang halal, apa yang haram. 10 commandments. Tahu kan 10 commandments kan? 10 commandments ni benda 10 perkara perjanjian antara Allah SWT dengan Bani Israel. Thou shall not kill. Thou shall not worship other than God. Dia ada titah 10 titah commandments kepada orang Yahudi.
Bani Israel. Jadi dia ruling dia jelas. Hukum hakam. Tapi bagaimana dengan hati yang bersih, niat ikhlas? Itu diorang tak ada. Sehingga menyebabkan, sebab itu kita terkenal kalau kita belajar dalam kitab-kitab dan sejarah Nabi-Nabi, agama Yahudi masalah dia banyak orang yang mentadliskan. Jadi bila rahib ni naik, dia buat tafsiran dia sendiri, dia buat hilah. Orang Yahudi ni tak boleh bekerja hari Sabtu. Tak boleh kerja hari Sabtu. The Sabbath. The Sabbath ni adalah sacred day. Kan ada kisah orang Yahudi pergi memancing hari Sabtu, kan? Dia buat helah. Tak boleh terkurun dekat laut hari Sabtu. Wah, dia pergi letak, kan? Contoh dia, biar nak tangkap ikan tu, hari Jumaat, lepas dia ambil hari Ahad. Contoh dia dalam ini. Akhirnya ada yang, kiradatan ditukar. Wajah dia semua jadi monyet. Kan? Tahu kan sejarah tersebut? Dalam Quran tu. Kan? Jadi dia rubah dan lain-lain hukuman daripada Allah SWT kepada Bani Israel. Jadi sebab dia orang tak ada tasawuf tersebut, menyebabkan dia orang buat helah. Benda haram tu ada cara nak halalkan dia. Jadi kerana di sisi akhlak itu tidak ada, rohani itu tidak ada. Maka di dalam Islam ni digabungkan akhlak dengan syariat tadi, dengan hukum hakam. Itulah syariat Islam. Itu maksud yang betul. Jadi we have the sacred law. Basically our sacred law is more complete than other sacred law, canonized, yang sudah dijadikan hukum baku. Kita ada very detail hukum hakam pernikahan, jatuh nikah macam mana. Kita tengok canon kita, canon tu hukum-hukum kita, kitab fiqh kita, jurisprudence kita, berjilid-jilid. Imam Nawawi 23 jilid. Very complete. Perbincangan dia sangat-sangat detail. Itu dalam agama kita. But dalam tasawuf kita, akhlak kita, also detail. Aspek redha, ikhlas, apa lagi? Sangka baik, tawakul, qanaah, tawaduk, tidak membazir. Kan? Ini semua bahagian daripadanya. Dia ada muhlikat, benda yang merusak diri. Dia ada munjiat, benda yang menyelamat diri. Ini Imam Ghazali 40 kitab daripada kehidupan manusia dikumpulkan. Dia ada rubuk ibadat, dia ada rubuk adat, dia ada rubuk mukhlikat, ada rubuk munjiat. Rubuk tu 1/4 daripada kitab Ihya Ulumuddin berkenaan ibadat sahaja. Solat, tauhid, solat, puasa, zakat, haji, baca Quran, semua tu. Lepas tu dia ada adat, bagaimana kita dealing, bagaimana kita makan, bagaimana kita kahwin, bagaimana kita, itu adat. Lepas tu dia ada muhlikat, penyakit hati, sombong, riak, kan. Lepas tu dia baru akhir ditutup dengan munjiat, benda-benda yang menyelamatkan diri kita, tauhid, mahabbah, cinta, redha, ikhlas. Ni 4. Sebab itu Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin ni masya-Allah. Dia adalah kitab yang sangat penting. Jadi syariat itu adalah iaitu memberi agar kamu mencarinya daripadanya. Mencari Allah hatta tatlubahu, mencari Allah. Minhu, daripadanya, daripada Allah sebagai pemberi petunjuk dan pedoman. Jadi syariat itu tak boleh sembarangan. Ia mesti datang daripada apa? Daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitu apa? Iaitu dengan memberi petunjuk dan pedoman. Kita minta Allah SWT, kita ambil nusus daripada Allah SWT, Quran dan Sunnah. Jadi tak betul golongan sufi tak pakai Quran dan Sunnah. Itu tak betul. Banyak kalam-kalam sufi yang dituduh itu adalah kerana mereka tidak faham konteks. Manusia ni, sufi tasawuf ni, dia bukan sedang buat karya akademik, kan, yang mana perkataan dia difahami dengan cara fokus akademik atau kitab hukum. Bukan, it's not canonized.
Dia adalah berkaitan hati. So dia luahkan perasaan. Macam orang jatuh cinta lah. Cinta aku seperti gunung Everest. I love you like the Everest. You know. My love is so huge. Like Kinabalu Mountain. Kan? Orang dengar ni, cinta apa? Kinabalu ni. Kan? Yalah, lepas 10 tahun dah cinta, lepas tu gaduh, cari perempuan lain. Oh, gunung Everest tu pergi mana? Hilang. Sekelip mata hilang. Boleh pula. Nah, sebab benda itu berkaitan hati. Ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Rasulullah SAW doa, ya muqallibal qulubi, wahai Allah Tuhan yang membolak-balik hati. Menunjukkan bahawa hati ni sekejap ni, sekejap tu, sekejap ni, itu manusia. Sebab itu kalau saya kata kat perempuan-perempuan ni, akhwat-akhwat ni, terus teranglah jangan mudah terpedaya dengan rayuan lelaki. Sebab hati, perasaan, cinta ke apa tu sekejap je. Dia boleh bolak-balik. Hari ni ya, besok tak. Sebab itu syariat mengajarkan dia ada apa? Dia ada hukum hakam perkahwinan. Means the man kahwin dengan perempuan, dia kena tahu. Dia ada kewajipan, tanggungjawab, dia ada lain-lain. Yang mana kalau dia breach kewajipan tersebut, wanita boleh tuntut. Nafkah lampau, nafkah edah, nafkah apa, semua tuntut lah. Bagi dia bayar. Tapi masalah kita ni, sistem tersebut menyebabkan kita perlu lawyer. Sehingga perempuan nak cari lawyer pun kadang tak ada duit. Ni macam mana? Lawyer bayar, nak yang lawyer bagus kena bayar mahal. Nak lawyer yang cikai-cikai yang akan kalah bayarlah murah-murah. Ini sistem yang perlu kita betulkan. But what to do? It's already sistem datang dari barat sampai sekarang. Seluruh orang guna benda tu. But the whole point is, the moral of the story is, iaitu hukum hakam ni datang daripada Allah. Kita minta daripada Allah SWT. Means kita cari sumber dia, minhu, daripada Allah. Bihi, dan dengannya, iaitu dengan syariat ini kita tahu kita takkan mampu untuk melakukan syariat ini melain dibantu oleh Allah SWT dan pemeliharaan Allah SWT. Jadi kita jangan ingat bila kita solat, oh saya hebat boleh solat. Aku ahlul ibadah. Tak. Kalau bukan Allah bagi taufik, engkau tak boleh solat. Kalau Allah tak takdirkan kita pagi tadi keluar dari rumah datang ke masjid, kita tak dapat jamaah. La haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa, melainkan billahi, dengan Allah SWT. Bahasa Melayu dengan izin Allah, semua dengan izin tu maksud dia. Allah SWT jadikan kita dapat berbuat perkara tersebut. Ini billahi. Itu min bihi ta'ala. Laka, untuk manfaat dirimu. Kenapa untuk manfaat dirimu? Ya, akhirnya ibadah tersebut untuk kita lah juga. Sebab kalau kita ini menjadi orang yang ahlul maksiat, kalau kita ini jadi orang yang ahlul maksiat, orang yang tak ada hidayah, orang yang kapiak, contoh dia, na'uzubillah min zalik, kita tak nak dekat akhirat kelak berada dalam api neraka. Siapa yang bagi hidayah, siapa yang bagi petunjuk? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap kita termasuk orang-orang yang mendapat taufik dan hidayahnya, istiqamah pada jalan ini, jangan mengkufuri Allah selama-lamanya. Ini dengan lain tidak bukan datang daripada Allah dan dengannya. So kita tak nak berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa Rasulullah SAW. Wahai zat yang membolak-balik hati. Siapa yang buat kita nak, kita tak nak, kita suka, kita tak suka, kita cinta, kita tak cinta, kita ni, kita tu, semangat, tak semangat. Allah SWT, muqallibal qulub. Sabit, maksud dia apa? Istiqamahkanlah atau sabitkanlah. Bahasa Melayu dia pun saya pun tak tahu. Sabitkanlah. Qalbi, hati aku, ala dinik, atas agamamu.
Rasul doa agar supaya dia hidup berada pada jalan hidayah, pada jalan taufik, istiqamah. Itu adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda doa seperti itu, kita lagi lah. Apatah lagi kita ni. Kita sangat berhajat kepada taufik Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Ujian dia apa? Untuk kita. Sebab kita tahu kita tak mampu di akhirat masuk api neraka. Sebab itu syair dia yang terkenal, Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Itu sebab apa? Ilahi lastu. Oh Tuhanku, aku tak mampu. Aku bukan apa, aku ni tak layak nak dapat syurga Firdausmu. Wala aqwa, tapi aku tak kuat nak masuk api neraka. So darimu dan denganmu agar supaya aku dapat masuk ke dalam syurga. Itu. Sebab aku tak layak nak masuk api neraka. Itu maksudnya. Lalu disyarahkan di sini. Syarat itu dari sudut ianya sebagai khitab Allah Subhanahu wa taala, iaitu tentang perbuatan mukallaf, maka ianya disampaikan untuk manusia mendapat manfaat daripada syariat tersebut. Tujuan syariat disyariatkan adalah agar manusia mencari Allah Azza wa Jalla dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, iaitu melalui syariatnya. Dalam masa yang sama melaksanakan syariat tersebut dengan mengharapkan dan merasakan ianya dilaksanakan dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya manfaat pelaksanaan syariat tersebut kembali kepada para hamba tersebut, di mana mereka dimasukkan ke dalam syurga dengan sebab amalan mereka yang dikurniakan oleh Allah Azza wa Jalla melalui taufik dan hidayahnya. Exactly seperti yang saya syarahkan tadi. Ini. Lalu dia kata, wal haqiqatu. Hakikah pula apa Ustaz? Wal haqiqatu lahu hatta tatlubaha bihi lahu azza wa jalla haitsu la hina wala aina. Masya-Allah. Wal haqiqatu, adapun hakikat. Hakikat tu apa? Hakikat maksudnya hakikat syariat dari sudut tujuan ianya disampaikan kepada para hamba-Nya, iaitu tentang para hamba mengenalinya melalui pengabdian kepadanya, melalui jalan mencintainya. Hakikat baginya. Wal haqiqatu lahu, adapun hakikat itu adalah baginya atau milik Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlubaha, agar kamu mencarinya, mencari hakikat tersebut. Lahu azza wa jalla, hatta tatlubaha bihi, dengannya, agar kamu mencarinya dengannya, lahu azza wa jalla, dan kerananya. Ini kalau syarahkan ini panjang. Iaitu dia kata apa? Pertama, hakikat tersebut agar kamu mencari hakikat tersebut. Apa maksud? Hakikat itu adalah kita mencari hakikat tersebut, iaitu kamu mencari apa yang dimaksudkan di sebalik pensyariatan, iaitu mengenal Allah Azza wa Jalla melalui ketaatan dan penyembahan kepadanya. Contoh, kita tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan segala sesuatu baik dan buruk. Betul? Dalam kita menjalani hidup ini, misalnya ada suami isteri saling mencintai, berkahwin, wah baik. Lepas 20 tahun tak tahu macam mana gaduh, dima bercerai. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik, dima bercerai. Bila bercerai ni,
Kita tak boleh. Kenapa Allah takdirkan aku sebegini? Allah tidak adil. Itu orang yang tak betul. Orang yang salah. Tapi ada pula melihat, ini mesti ada hikmah sebalik semua. Macam tu, betul? Adalah tu. Ada orang banyak buat ibadat. Solat rajin, apa rajin. Tiba-tiba balik masjid, naik motor, tak. Ada lubang, termasuk lubang patah kaki. Hilang kaki. Na'udzubillah misalnya. Contoh dia, akhirnya duduk. Apakah dia ini merasa, kenapa Allah, aku dah buat baik pergi masjid tadi solat, kau pergi tarik kaki aku? Contoh dia. Ni orang yang tak faham, tak betul. Akidah dia tak betul. Tapi dia ini mencari hakikat sesuatu, mengenal Allah. Oh, Allah takdirkan aku macam ni. Dah, ni bukan aku nak macam ni. Dah jadi macam ni. Dia jadi takdir. Tiba-tiba aksiden, jatuh. Tiba-tiba ni hilang. Na'udzubillah macam ni. Kita tak nak, kita doa kepada Allah. Tak nak, ya Allah, jangan kau uji aku dengan benda ni. Tapi kalau dah terkena, na'udzubillah macam ni, nak buat macam mana? Maka dia akan mencari, adalah hikmah di sebalik itu. Itu nama dia ibrah. Ibrah tu proses mencari. Ada alasan. Ini hadirin wal hadirat hafizahullah. Itu hakikat. Hatta tatalubah bihi, dengannya. Iaitu kita takkan mungkin dapat rahsia Allah ini melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberikan petunjuk. Kita di Nusantara ni dijajah, umat Islam dijajah. Berbagai negeri di bawah kolonial. Kuasa Eropah. Bertahun-tahun. Sekarang zaman dah merdeka. Kita nak salahkan Allah SWT ke khilafahnya? Allah SWT mentakdirkannya. Adalah sebab di sebenarnya. Mungkin pada waktu itu umat Islam tak bersatu. Umat Islam duk gaduh sama sendiri. Sekarang kita reflect, kita look forward. Why the history was written like that? Why? Inilah waktunya kita umat Islam bersatu, muhasabah diri, kuatkan diri kita. Betul? Itu tujuan. Salah satu. Of course ada banyak yang lain. Hadirin wal hadir hafizahullah. Lahu azza wa jalla. Maksudnya apa? Dan kerananya. Iaitu kerana kesetiaanmu kepadanya yang telah menciptakanmu daripada tiada kepada ada, lalu mengkurniakanmu kurniaan demi kurniaannya. Maksud dia, hakikat tu kita buat ni, kita fikir, kita kenal kenapa. Itu tujuannya apa? Untuk ikhlas kerana Allah. Untuk tahu Allah SWT yang menciptakan kita. Kita ini makhluk, dia tu Tuhan. Maka kita buat ini tidak lain tidak bukan, semuanya adalah kerana untuk Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Jadi kita ini disuruh untuk reflect diri kita, untuk mencari hakikat sesuatu. Sebab itu kalau tuan-tuan kata dah sampai derajat hakikat, bukan dia meninggalkan syariat, tapi dia buat syariat tersebut kerana untuk mencari hakikat tersebut adalah kerana memang tahu datang daripada Allah, dan tujuannya adalah kerana untuk Allah SWT. Ikhlas beribadah kepada Allah SWT. Penghambanan kepada Allah SWT. Tidak melihat untuk diri dia, tapi semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia hadirin wal hadirat hafizahullah. Haitsu la hina wala aina, yang mana dia tiada bermasa dan tiada bertempat. Iaitu apa sekiranya? Iaitu Allah SWT la hina wala aina.
Iaitu maksudnya pencarian Allah Azza wa Jalla bukan pada masa dan tempat. Kerana Allah Azza wa Jalla tidak dibatasi oleh masa dan tempat. Begitu juga mengenal Allah Azza wa Jalla tidak membawa kepada menisbahkan masa dan tempat baginya. Jadi bukan dulu macam ni lain cerita. Allah SWT tidak terikat pada masa, tidak terikat pada tempat. Orang yang sampai derajat hakikat, dia buat adalah kerana semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti hakikat ni bukan tuan-tuan dan puan-puan ni nak faham. Orang dah sampai derajat hakikat dah tak solat. Bukan. Orang yang faham macam tu, dia tak faham hakikat. Bohong kalau dia kata dia faham. Orang yang betul-betul sampai derajat hakikat, justru syariat dia lebih banyak. Kerana dia ini rasa kehidupan ini semuanya ditentukan oleh Allah dan kerana Allah dan untuk Allah. Maka dia akan wakafkan diri dia hanya kerana Allah SWT. Dia beribadah kepada Allah sahaja. Dia solat, dia tak fikir dunia. Dia tak tengok langit, tak tengok bumi, tak tengok harta, tak tengok isteri, tak tengok anak, tak tengok apa dah. Dia hanya untuk Allah SWT. Ini namanya hakikat yang sebenar. Jadi kalau orang duk cakap hakikat, saya dah sampai derajat hakikat. Mengajar hakikat. Saya mengajar tuan-tuan, mengajar hakikat ni. Pengajian ilmu hakikat. Tapi masih kisah dengan fulus. Masih kisah dengan harta. Masih kisah dengan isteri. Masih kisah dengan anak. Masih kisah dengan nama. Masih kisah dengan jawatan. Masih kisah dengan maruah. Masih kisah dengan lain-lain semua ni. Berarti itu semua bohong. Dia bukan sampai derajat hakikat. Dia jual nama hakikat untuk dapat mengikut. Itu tak boleh. Sebab itu kita iktiraf. Orang seperti saya ni bukanlah orang yang sampai derajat. Jangan cakap hakikat syariat pun kita ni masih banyak salah silap dia. Masih banyak rasa tak sempurna. Kita buat ni masih ada rasa macam kurang kita ibadah kita. Ada yang tak cukup lagi. Tapi kita cuba berusaha, berharap supaya mendapatkan bahagian daripada hakikat tersebut. Lalu ditulis oleh Ustaz Raja Mukhlis ni apa dia tulis? Seseorang hamba hanya mencari Allah Azza wa Jalla melalui kehambaan kepadanya. Yang mana keterbatasan masa dan waktu itu kembali kepada hakikat hamba yang baru, bukan hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang qadim, tidak dibatasi oleh masa dan tempat. Berarti bila dia ibadah ni dia dah tak kisah. Dia bukan lagi tergantung kepada masa dan tempat. Dalam arti bukan dia dah tak ada waktu solat. Tapi dia dah habiskan umurnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata. Lalu sikit lagi. Fasyari'atu hududun wa jihatun wal haqiqatu la hadda wa la jihata. Iaitu apa? Syariat itu ialah had-had dan sempadan tempat. Adapun bagi hakikat itu tiada sempadan dan tiada bertempat. Maksud dia syariat ini dia banyak hudud-hudud dia, had-had dia. Nak buat kena macam ni, nak buat ni waktu ni, macam ni. Ya. Tapi bila masuk hakikat, dia tiada sempadan dan jihad. Maksud dia apa? Orang yang iman dia bertambah ni, dia bertambah. Semakin ibadat ni semakin banyak, semakin naik. Tidak ada batas. Boleh faham? Bukan berarti bila orang sampai hakikat, dia boleh solat zuhur pada waktu sebelum waktu zuhur. Bukan. Dia boleh solat maghrib tak payah kira waktu. Bukan. Dia bayar zakat. Dah tak ada kiraan apa maksimum, minimum. Tak ada lah. Bukan. Maksud dia, orang tersebut dalam ibadat ni dia dah tak limit diri dia. Penat. Tak limit diri dia. Aku boleh buat pagi je, malam aku kerja. Tak ada lah. Orang yang sampai derajat hakikat ni dia dah dah
tak diikat, tak dibelenggu dengan aturan dunia ni. Tak kisah dah dengan kerja, occupation dah tak kisah. Sebab dia dah tenggelam hanya kepada Allah SWT. Ya, ini. Hadirin wal hadirat. Jangan salah faham pula. Jangan pula dia maknakan hakikat ni apa? Berarti dah tak payah solat Zuhur. Solat dia sentiasa jalan tu dah solat bagi dia. Bukan. Solat wajib tetap solat. Masuk waktu dia tetap solat. Tapi bayangkan bila dia solat ni, lepas solat Zuhur 4 rakaat, dia solat sunat lagi dua, tak berhenti. Itu contohnya. Kita jangan cakap solat tahajud 2 rakaat pun dah berkira. Solat tahajud 2 rakaat pun dah berkira. Alhamdulillah aku solat daripada aku tak solat tahajud. Itu dia kata. Itu tak sampai hakikat dah lagi. Itu baru dekat syariat. Itu kita ni masih dalam keadaan seperti itu. Berarti bukan syariat itu berpisah dari hakikat. Hakikat berpisah daripada syariat. Bukan. Dia adalah dua perkara yang tidak dapat kita pisahkan. Boleh faham kan? InsyaAllah saya iktifakkan sekadar ni pengajian kita pada pagi hari dengan harapan ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.